Rihat khote. Rihat khote. Siapa lagi nak main rihat? Kita nak beli lagi, tak cukup lah. Baru nak daftar orang. Apa? Tak lah ni, apa? Rihat ni, petang. Yalah, tak cukup lah. Beli lagi esok. Takut tak cukup lah. Cukup ni 15. Takut orang lain mari beli 5 lagi. Mari hotel. Hak ni tak mari. Oh bagus. Ha? Ha? Ada mau yang itu je. Okey, mula dah. Mana tadi? Okey. Sambung semula. Kemudian suami menjawab ijab tersebut dengan mengatakan seperti mana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qabiltu nikah habdatika fulanah binti fulan ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Baca sendirilah terjemah lebih kurang tu. Akad yang sebegini hukumnya sah, tak ada masalah. Tidak dipanggil putus mualaf. Intaha al-anwar. Dalam ad-dalil an-nassah menyatakan bahawa dapat difahami daripada kenyataan al-anwar tersebut bahawa menjadikan khutbah antara ijab dan qabul itu merupakan sebahagian daripada perkara-perkara yang disunatkan ketika dalam akad. Cuma dulu kita dah bahas detail lah. Ada yang kata tak sunat, ada yang kata sunat. Kenapa tak sunat, kenapa sunat? Tu dulu dah bahas dah. Dia bahas detail. Ni dia ulang balik sikit je. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tu syarat yang pertama, mesti mualaf. Untuk syarat apa? Syarat ijab, syarat sirah, ijab qabul. Syarat yang kedua, dan demikian lagi disyaratkan muafakat antara ijab dan qabul pada maknanya, makna ijab dan qabul. Nombor 2, iaitu akad pada benda yang satu dan tidak disyaratkan muafakat pada lafaz. Muafakat pada maknanya. Muafakat pada lafaz, contoh dia, aku nikah akan dikau, dia pun jawab aku terima nikah. Dia kalau kata aku terima kahwin tak sah. Kalau ikut itu lah. Jadi dia tak syarat untuk sama lafaz sama maknanya. Nikah dengan kahwin samalah. Jadi kalau dia kata aku nikah akan nikah, dia pun jawab aku kahwin, aku terima kahwinnya, sah. Sebab apa? Sama pada makna. Tu. Demikianlah dikatakan, berkata Imam Nawawi, la yushtaratu ittifaqul lafzaini minhuma falau qala zawwajtuka faqala az-zawju nakahtu au qala ankahtuka faqala tazawwajtu sahha. Tidak disyaratkan ittifaq sepakat pada lafaz ijab dan qabul. Maka jikalau berkata wali zawwajtuka, aku kahwinkan akan nikah, maka berkata zauj iaitu suami, nakahtu, aku nikah ataupun aku terima nikahnya, atau berkata wali ankahtuka iaitu aku menikahkan akan nikah, maka berkata zauj iaitu suami, tazawwajtu, aku berkahwin. Niscaya sah ia akad nikah tu. Intaha Raudhah At-Talibin. Habis. Jika ada maka tiada sah. Dan demikian lagi syaratkan muafakat antara ijab dan qabul pada maknanya. Maka tafriq, tiada sah jika ada bersalahan keduanya. Kedua makna ijab dan qabul. Ijab dan qabul makna beza. Tak dia dia kena sama walaupun lafaz beza. Seperti contohnya berkata wali, ku kahwinkan dikau si Fatimah, maka jawab aku perkenankan kahwin si Zainab. Tiada sah. Tu contoh bagi bersalahan keduanya. Jadi akad nak kahwinkan Fatimah, tiba-tiba ijab Zainab, tak kena. Tiada sah. Tengok Kashful Nikah kata dia tiada sah. Dalam ad-dalil an-nassah telah menyatakan bahawa tu ulang balik kali tu, bahawa sebab tidak sah pernikahan tersebut adalah disebabkan kerana ijab yang berlaku pada suatu perkara, sedangkan qabul terjadi pada perkara yang lain. Jadi benda beza. Al-mutabayinan, dua benda yang berbeza. Peringatan, tempat disyaratkan muafakat pada qabul bagi ijab adalah dengan nisbah kepada sahnya nikah, bukan pada sahnya persabitan mahar. Adapun pada masalah mahar, jikalau akad tersebut fasad, yakni rosak, maka mahar musamma yang disepakati tersebut akan bertukar kepada mahar mithil. Maka wajib atas suami membayar mahar mithil kepada isterinya ketika itu, meskipun kadar mahar mithil tersebut nilainya lebih kurang berbanding mahar musamma. Mahar musamma tinggi, mahar mithil kurang. Tapi disebabkan akad nikahnya rosak, disebabkan tak sebut mahar dan sebagainya, dia kena mahar mithil. Walaupun mahar mithil itu lebih rendah daripada mahar musamma, kena bayar mahar mithil. Sebab tu dulu dalam kisah nikah kita kata apa? Hilah untuk wali tu
Helah supaya apa? Supaya suami bayar juga mahar musamma, yang mana mahar musamma lebih mahal daripada mahar mithil. Maka wali akad nikah dulu. Tu. Suami akad nikah dulu. Suami mengucapkan lafaz qabul dulu, barulah wali mengucapkan lafaz ijab. Itu helah untuk supaya suami tetap membayar kadar mahar musamma yang lebih mahal daripada kadar mahar mithil. Oleh itu, jikalau seorang wali perempuan berkata, aku nikahkan akan engkau dengan anakku si fulanah binti si fulan sebanyak 1000 dirham. Kemudian suami menjawab dengan berkata, aku terima nikahnya sahaja. Dia tak sebut mas kahwin tu. Ni saya sah nikahnya, namun wajib membayar mahal mithil. Wajib lah. Begitu juga diwajibkan suami membayar mahar mithil jikalau wali berkata, aku nikahkan akan engkau dengan anakku si fulanah binti si fulan sebanyak 1000 dirham. Lupa nak share. Tapi ni dah apa? Sebanyak 1000 dirham. Kemudian suami tersebut mengucapkan lafaz qabul dengan berkata, aku terima nikahnya dengan mahar sebanyak 500 dirham. Ni pun fasad juga. Sepakat 1000, dia ucap 500, sah nikah, kena bayar mithil. Jikalau seorang wali perempuan pula berkata, aku nikahkan engkau dengan anakku si fulanah binti si fulan dengan mahar sebanyak 1000. Kemudian suami berkata, aku terima nikahnya tanpa mahar. Beliklah kau ni. Maka diwajibkan juga atas suami untuk membayar mahar mithil. Ini contoh-contoh lafaz-lafaz akad nikah yang sah, walaupun sebut mahar ataupun tak sebut mahar, tapi kena bayar mahar mithil. Sebab apa? Sebab masalah dalam bab penyebutan mahar tu. Habis kerana apa? Kat mana lah? Mana dia hilang dah. Tiada sah. Dan demikian lagi. Itu ke mana? Silap. Syarat kedua kan? Okey. Maka jika berkata wali, dia kata apa? Ku kahwinkan di kau si Fatimah. Betul tu? Maka jika berkata wali, maka jikalau berkata wali, ku kahwinkan di kau perempuan ini, maka jawabnya, ku perkenankan kahwin perempuan tu, maka sah nikahnya kerana muafakat pada makna. Tadi dikata muafakat pada makna. Maka jika berkata wali, ku kahwinkan di kau perempuan ini, maka jawabnya, ku perkenankan kahwinnya. Ya, kalau muafakat makna ni patutnya gini ku kahwinkan di kau, kahwin, lepas tu lafaz tu nikah, aku terima nikahnya. Tu muafakat pada makna, tapi beza pada lafaz. Hak ni muafakat pada makna dan lafaz ni. Kalau yang muafakat pada makna sahaja, aku terima macam tadi dia sebut tu, aku terima nikahnya, aku kahwinkan akan nikah. Lepas tu suami ucap, aku terima nikahnya. Tu beza lafaz, makna sama. Kalau aku kahwin, aku nikah, aku terima nikah, hak tu lafaz dengan makna sama. Hak tu lagi-lagi tak nak khilaf tu. Kerana muafakat makna. Dalam ad-dalil nasah telah menjelaskan bahawa tidak disyaratkan untuk muafakat pada lafaz ijab dan qabul tersebut. Hal ini berlaku kerana ini muafakat lafaz. Tak syarat muafakat lafaz. Hal ini berlaku kerana perbezaan pada lafaz ijab dan qabul tidak semestinya akan membawa kepada perbezaan makna ijab dan qabul tersebut. Makna sama tak apa, walaupun lafaz berbeza, asal makna sama. Lafaz tazwij dan inkah, berkahwin dan menikahkan. Syarat yang ketiga, dan demikian lagi yakni sah nikah tu, demikian disyaratkan sah nikah tu, disyaratkan juga didengar akan lafaz ijab dan qabul itu oleh dua syahid, oleh dua saksi. Syarat sirah yang ketiga, dua orang saksi mendengar ijab dan qabul, kata musannif, disyaratkan yakni untuk sah akad nikah tersebut. Didengar akan lafaz ijab, yakni wali mendengar perkataan suami dan suami mendengar perkataan yang diungkapkan oleh wali perempuan tersebut. Bukan syahid saja, wali dengan suami kena dengar juga. Jangan dua syahid dengar, suami tak dengar, wali tak dengar, tak. Dua-dua kena dengar juga. Semua kena dengar belaka. Begitu juga disyaratkan dua saksi nikah tersebut mendengar dengan jelas perkataan yang diungkapkan oleh wali perempuan dan suami. Intaha. Jikalau dua orang saksi tersebut tidak mendengar perkataan yang diungkapkan oleh wali perempuan tersebut dan suami, maka tidak sah sama sekali. Dia tak dengar. Wali sebut apa, suami sebut apa, dua-dua dia tak dengar belaka, tak sah. Begitu juga tak sah jikalau dua orang saksi tersebut mendengar ungkapan akad nikah yang disebutkan oleh wali, akan tetapi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh suami.
Wali dia dengar, suami tak dengar, tak sah. Bukan itu sahaja, bahkan jika dua orang saksi tersebut mendengar apa yang dikatakan suami akan tetapi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh wali, maka pernikahan tersebut tidak sah. Suami dengar, sekarang ni wali pula tak dengar, tak sah. Dapat difahami daripada sini bahawa jika salah seorang daripada dua orang saksi tersebut tidak dapat mendengar kedua-dua orang yang berakad. Tadi dua orang saksi tak dapat dengar suami atau wali atau kedua-duanya. Sekarang ni salah seorang saksi pun sama juga. Seorang saksi dengar suami dengan wali cakap apa, seorang lagi tak dengar. Pun tak boleh, kena dua-dua dengar. Dapat difahami daripada sini bahawa jikalau salah seorang daripada dua orang saksi tersebut tidak dapat mendengar kedua-dua orang yang berakad ataupun salah satu daripada orang-orang yang berakad tadi, sedangkan seorang saksi lagi dapat mendengarkannya dengan jelas, maka tidak sah juga pernikahan tersebut. Tak sah, kena dengar belaka. Ni tafsir masalah ni. Peringatan: perbezaan antara dengarnya dua orang saksi nikah dan orang yang berakad telah diperingatkan oleh pengarang Al-Mishkat dengan katanya, dua orang saksi semestinya perlu mendengar ungkapan akad nikah yang berlangsung secara hakikat pada keseluruhan lafaz yang diungkapkan, lagi pula yang mu'tabar. Ini berbeza orang yang berakad, kerana orang yang berakad tersebut memadai sekadar mendengar jikalau tidak ada suatu penghalang seperti berjauhan atau pekak dan sebagainya, meskipun orang yang berakad tersebut tidak mendengar secara hakikat. Apa secara hakikat ni? Bil fi'li, sungguh. Jadi dua orang saksi ni memang kena dengar sungguh ungkapan yang diungkapkan suami dan wali. Kalau suami dan wali itu sendiri, bukannya dia tak dengar, dia dengar, tapi dengar tu tak cerak mana, tapi dengar tu tak ada masalah, asal dengar. Tapi kalau dua saksi ni dia ketat sikit, sebab nak menyaksikan pernikahan ni sudah thubut dan tahakkuk, sudah berlaku sungguh. Jadi dua saksi ni perlu dengar bil fi'li, betul-betul dengar. Dia tak boleh dengar apa? Dengar akad. Dengar sungguh tak dengar sungguh. Tak boleh. Dia kena dengar sungguh. Tapi beza dengan orang yang muta'akidan, orang yang berakad, suami atau wali. Dia dengar tapi dengar tu gitu-gitu je lah. Tak apa dah, asal dengar. Dia panggil biasanya dengar bil quwah. Biasa-biasa dengar juga dengar. Tapi kalau saksi ni kena dengar tahakkuk subut elok. Kenapa? Kerana pernikahan ni nak sabit, sah ke tak ni, nak halalkan hubungan ni. Jadi nak halalkan hubungan ni satu benda berat kan. Dia kena betul-betul dengar, barulah sah pernikahan tersebut. Dalam Ad-Dalilun Nassah telah menyatakan bahawa penjelasan di atas menunjukkan bahawa dua orang saksi tersebut disyaratkan untuk mendengar ungkapan yang dikeluarkan oleh dua orang saksi bil fi'li, sedangkan dua orang yang berakad tersebut memadai mendengar secara bil quwah, dengan sekira-kira jikalau ditakdirkan dia memberi perhatian untuk mendengar, niscaya dia akan mendengar dengan baik. Jadi dia dengar, cuma dia tak apa jelas mana, tapi dengar lah. Itu dengar bil quwah tu. Dengar bil quwah. Contoh kalau biasa dalam bab khutbah, khutbah ada yang menjemaah dengar bil quwah, ada dengar bil fi'li. Dengar bil fi'li ni sebutir-sebutir dengar khutbah tu. Apa yang Tok Khatib cakap. Kalau dengar bil quwah ni dia mengantuk. Dia dengar tapi pedia lah. Dia mengantuk tu, dia dengar tak? Dengar. Tapi dengar tu dia panggil dengar bil quwah. Bukan bil fi'li, betul-betul dengar sebutir-sebutir apa disebutkan Tok Khatib tak. Dia dengar tapi dengar tu tak tahu lah, tapi dengar lah dia cakap tu. Itu. Dia tak butir pom maklumat yang dicakapkan. Tu dengar bil quwah. Sama lah sini. Jadi suami dengan wali, syarat dia dengar bil quwah sahaja. Saksi dia kena dengar bil fi'li, betul-betul sebutir-sebutir kena dengar. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, syarat yang ketiga bila lagi difaham. Lagi ni makna syarat lagi. Saksi ni bukan setakat dengar, lagi pula difaham tiap-tiap daripada mereka itu dua orang yang berakad akan perkataan taulannya. Nombor 3, yakni sekira-kira wali faham apa yang sedang kata oleh suami dan suami pun mengerti apa yang sedang kata oleh wali. Tadi dia kata, dan demikian lagi disyaratkan didengar akan lafaz ijab dan qabul itu oleh dua syahid. Lagi pula difaham tiap-tiap daripada mereka itu suami dan juga wali akan perkataan taulannya. Perkataan taulannya yakni perkataan sahib dia lah, sahib akidan. Dua orang yang berakad, suami, jadi sahib dia siapa dia? Taulan dia siapa dia? Wali nisbah suami nisbah wali. Dua orang tu saling mendengar. Dan mengetahui pula dua syahid, dua saksi itu akan lurah akan bahasa keduanya, wali dan suami. Nombor 4, yakni saksi itu mengerti, faham apa yang sedang kata oleh wali dan suami. Dia faham. Habis. Udah tu.
Kata musannif perkataan taulannya, dan begitu juga perkataan diri wali dan suaminya sendiri, yakni suami memahami apa yang sedang dia ucapkan. Ni taulan. Taulan ni makna suami faham wali cakap apa, wali faham suami cakap apa. Dalam syarah kita ni kita kata suami faham apa yang dia cakap. Wali dan suami faham dia sendiri cakap apa. Jangan tak faham pula. Dia faham suami cakap, wali faham suami cakap. Suami faham wali cakap, tiba-tiba apa yang dia cakap tak faham, tak jadi kau. Tu dia kena faham apa yang dia cakap dan apa yang sahih akidah dia jawab cakap. Contoh kalau dia suami, dia faham apa yang dia cakap dan dia faham wali cakap apa, dan dua syahid faham apa yang dicakap oleh dua orang ni. Jadi kena faham lah kau. Dan begitu juga perkataan diri wali dan suaminya sendiri, yakni suami memahami apa yang sedang dia ucapkan dan wali perempuan tersebut turut memahami apa yang diungkapkan oleh dirinya sendiri. Mana kalau dia faham cakap suami, suami faham cakap wali, tapi diri sendiri tak faham apa yang dicakap, tu tak boleh lah. Kata musannif, mengetahui pula dua syahid itu akan lurah keduanya. Dalam Ad-Dalilun Nassah telah menjelaskan bahawa jikalau seorang yang fiqah dapat dipercayai memahami makna perkataan yang disebutkan oleh wali dan suami tersebut tanpa dua orang saksi tersebut mengetahuinya, kemudian dikhabarkan kepada kedua-dua saksi tersebut terhadap makna yang diakadkan tersebut, maka khilaf ulama. Okey, sekarang ni dua saksi tak faham. Dia dia bahasa Turki ataupun bahasa Serbia. Bahasa Serbia cakap suami isteri, kawan ni orang Melayu. Dia jadi orang yang fiqah syarat, orang yang fiqah dengar ukapan ijab dan qabul, kemudian diterjemahkan kepada saksi, sah dak akad nikah tu? Khilaf. Imam Al-Bulqini rahimahullah ta'ala telah merajihkan pandangan yang mengatakan tidak sah akad nikah tersebut. Masalah ini telah hamba sebutkan dahulu pada perbahasan yang lepas. Lepas dah tu bahasan dua orang saksi memerlukan kepada penterjemahan bahasa. Jadi menurut pandangan yang dirajihkan oleh Imam Al-Bulqini rahimahullah, dia kata tidak sah. Boleh jadi ulama lain sah lah sebab dia kata khilaf. Ini bab masalah khilaf. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan mengetahui pula habis. Kemudian kata dia habis. Syarat yang keempat, dan demikian lagi disyaratkan pula hendaklah ada ia salah seorang daripada orang yang berakad tu berkekalan ahli ijab dan qabul keduanya, suami dan wali. Yakni wali berkekalan dia sebagai ahli ijab, ahli yang mengungkapkan perkataan ijab, dan suami mesti berkeahlian dan berkekalan keahlian qabulnya itu sampai selesai akad, hingga selesai akad noktah. Dan jika gila atau pitab salah seorang daripada keduanya, suami dan wali, pada pertengahan akad, on the way nak akad ni, tiba-tiba gila, pitak, tiada sah akadnya, akad nikah tu. Ni dah sebut dah tadi. Nombor satu, sebab apa tak sah? Kerana putus keahlian dalam akad. Putus keahlian makna hilang keahlian. Intaha al-fiqhul manhaji dan Mishkat al-Masabih. Dan demikian lagi, jika rujuk oleh perempuan yang memberi izin persuamikan perempuan, persuami makna menikahkan dia, pada pertengahan akad, tiada sah akadnya, akad nikah. Ni bagi orang yang dimu'tabarkan dapat izin. Contoh perempuan janda lah, dia tarik, tak apa, jadi tak sah, tak boleh. Akad nikah dengan isyarat ni pun tadi ni. Dan sah nikah itu dengan isyarat yang kelu, ijab yang kelu, dan qabul yang kelu. Nombor 3, yakni sah pada ijab dan sah pula pada qabul dengan isyarat orang bisu, dengan syarat bahawa mengetahui tiap-tiap orang yang melihat, dia faham, tahu, nak akad nikah ni kata aku terima nikahnya, ni kata aku nikahkan akad nikah. Nombor 4, dengan bahawa faham semua oleh mana-mana orang yang nampak isyarat tersebut. Ni kan kata tadi tu, sama ada khusus, sama ada orang yang boleh cakap ataupun tidak, faham lah kau. Jika tidak faham semua, bahkan faham setengah orang jua, seperti hanya orang yang cerdik jua yang faham, maka jadilah isyarat tersebut kinayah. Orang bodoh tak faham. Orang cerdik yang faham, jadi kinayah. Dan terdahulu yakni disebutkan bahawa tidak sah nikah dengan akad secara kinayah. Jadi lafaz yang hanya orang tertentu je faham, maka tidak sah kerana itu lafaz kinayah. Walaupun tak betul lafaz, dia panggil benda tu kinayah lah, isyarat yang kinayah, bukan yang sarih untuk orang bisu. Syarat yang kelima, dan demikian lagi disyaratkan hendaklah ada perempuan yang dikahwinkan itu yang muayyan, yang tertentu, yakni perempuan yang tertentu. Ni pun tadi dah.
Perempuan tu mesti tertentu, jangan yang mana-mana, mana tahu. Aku nikahkan akad nikah dengan mana-mana perempuan di kampung ini. Jeng. Boleh lah. Habis. Maka jika berkata wali, ku kahwinkan dikau salah seorang daripada anakku, tiada sah. Maka jika berkata wali, ku kahwinkan dikau salah seorang daripada anakku, tiada sah. Nombor 1. Syarat yang kelima, syarat sirah yang kelima, perempuan tertentu yang dinikahkan. Dalam Ad-Dalilun Nassah menyatakan, sekejap. Okay. Jika menyatakan bahawa jikalau wali mengatakan sedemikian dalam keadaan wali dan suami tersebut tidak berniat, ini qaid ni. Jadi tiada sah ni, kena qaid ni. Kalau orang tak baca syarah tak faham. Tadi kata sah ni tak sah pula. Tadi kita lalu kalau wali kata aku nikahkan akan nikah dengan salah seorang pada anakku, dalam keadaan suami itu jawab, dalam keadaan dua-duanya niat, siapa orang tu? Itu sah. Ni kata tak sah kena. Tu bab tu syarah mari. Yang kata tiada sah tu kalau tak sebut niat, tak niat. Ataupun bersalahan niat. Wali niat lain, dia niat lain. Tak boleh. Ataupun dua-dua tak niat sekali. Tak boleh. Sebab dia panggil apa? Lafaz kinayah dalam ma'qud alaih. Tidak berniat dalam hati anak manakah yang akan dinikahkannya sama sekali, maka hukumnya tidak sah. Bukan itu sahaja, bahkan jikalau wali tersebut mengungkapkan perkataan tersebut dalam keadaan wali perempuan itu dan suami berniat secara ta'yin dalam hati, akan tetapi berlaku perbezaan antara perempuan yang ditentukan oleh wali dan perempuan yang ditentukan oleh suami, maka tak sah juga. Suami nak hidayah, wali nak nikahkan Fatimah, tak jadi. Dia kena muafakat. Contohnya suami berniat untuk menikahi Fatimah yang muda, sedangkan wali perempuan tersebut berniat untuk menikahkan anak perempuannya yang juga nama Fatimah, tetapi yang berumur, yang tua. Habis. Lalu kat mana ni? Tiada sah. Okey. Berkata musannif tiada sah, yakni tidak sah pernikahannya meskipun dengan isyarat seperti dalam jual beli. Walaupun dengan isyarat tak sah. Sebab apa? Sebab yang ditakyin lain-lain. Tidak disyaratkan untuk melihat kepada perempuan. Okey, boleh tak kena syarat lihat perempuan tak baru sah kad nikah? Tidak disyaratkan untuk melihat kepada perempuan tersebut untuk menjadikan pernikahan tersebut sah menurut syarak. Tapi ni biasa Tok Qadi suruh tengok juga. Perempuan tengok. Bagak Tok Qadi pun. Kita dulu akad nikah ni kena ada banyak isi, boleh kenal Tok Qadi. Biasa Tok Qadi pun kenal pengantin, yang pengantin kenal Tok Qadi. Apa kena? Dok Tok Qadi ni. Ni khilaf Tok Qadi. Kawan tu gegar. Kau kita gegar. Oleh itu, jikalau seorang wali perempuan berkata, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, ataupun seseorang berkata ketika berjual beli, aku menjual rumahku, dalam keadaan orang yang membelinya itu telah melihat rumahnya sebelum terlaksananya akad tersebut, dalam keadaan tidak ada anak perempuannya yang lain dan tiada rumah lain, secara sah pernikahan dan jual beli tersebut. Dia apa? Muqabalah dengan jual beli. Jadi dia kata aku nikahkan dengan anak perempuanku. Sekarang ni anak perempuanku mana satu? Okey, yang sah ni bila mana? Bila dia ni anak seorang, tak ada anak banyak. Jadi bila kata aku nikahkan engkau akan anak perempuanku, sah sebab apa? Sebab dia memang seorang je. Tapi kalau ramai, ni perlu pada niat. Kalau ramai, mana anak tu ni? Hidayah. Apa? Tapi kalau anak perempuanku mana? Dah sah juga sebab apa? Tak perlu niat sebab apa? Sebab memang dia satu anak. Kalau memang satu anak dah wali tu, lepas tu dia kata aku nikahkan akan nikah dengan anak perempuanku, dia pun jawab aku terima nikahnya, sah lah. Sebab apa? Tidak ada dah anak perempuan selain pada Fatimah tu. Hukum akad nikah jikalau menyebutkan nama lain daripada anak perempuan wali. Ni tadi tu. Dia kata Ad-Dalilun Nassah telah menjelaskan bahawa jikalau wali perempuan tersebut menamakan anak perempuannya yang dimaksudkan dengan nama yang lain, ini sah pernikahannya. Anaknya Fatimah, sebut Hidayah. Aku kahwinkan akan nikah akan Hidayah binti Abdul Rahman, contohnya. Abdul Rahman apa? Dia nak nikahkan Fatimah, dia sebut Hidayah. Sah juga. Lek lah kau ni. Biasanya kalau Malaysia rasa tak sah dah. Tak sah ni, silap nama. Hukum akad nikah apabila tersilap menyebutkan nama anak perempuan wali. Dalam Ad-Dalilun Nassah telah menyatakan bahawa jikalau wali perempuan tersebut menyebutkan nama anak yang ingin dinikahkannya dalam keadaan tersilap, niscaya sah pernikahannya. Ni tersilap pula. Tadi tu sengaja tu, tapi apa tadi tu
tadi tu disebut sengaja, dia sebut nama Hidayah tapi nak maksudkan Fatimah. Hak ni tersilap pun sah juga. Hukum akad nikah apabila wali menikahkan lelaki dengan seorang kanak-kanak dalam keadaan ditunjukkan kepada anak perempuannya. Pula dah lep-lep belakang. Dalam dalil nasah dalam menjelaskan bahawa jikalau seorang wali berkehendak untuk menikahkan anak perempuannya yang tertentu, muayyan, kemudian dia berkata kepada suami, aku nikahkan engkau dengan kanak-kanak ini, dalam keadaan dia mengisyaratnya kepada anak perempuan dia yang ingin dia menikahkannya, maka juga sah. Sekarang ni ada budak, dia pun akan nikah. Bukan nak nikahkan budak ni, dia kata aku nikahkan engkau dengan kanak-kanak ini, dalam keadaan dia tunjuk isyarat pada anak perempuan yang betul. Maka dia pun kata qabil tu nikah sah juga. Sebab apa? Maksud dia ialah anak perempuan tu, walaupun dia kata budak-budak ni. Ada budak tepi ni, dia pun kata aku nikahkan engkau dengan budak-budak ini ataupun kanak-kanak ini. Ini tu dia sambil tunjuk dekat anak perempuan dia. Juga sah nikah dia. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan demikian lagi jika berkata wali dan bagi wali beberapa anak perempuan. Demikian lagi sah. Nombor satu, yakni padahal ia wali mempunyai beberapa orang anak perempuan. Dia kata ku kahwinkan dikau anakku. Mana? Ada lagi? Tiada sah. Tiada sah ni. Datang ni. Bukan yang belakang ni. Itu. Ya, doi. Belakang tiada sah. Betul dah. Ni tiada sah sini. Tiada sah ni. Demikian lagi jika berkata wali dengan dan bagi wali tu beberapa anak perempuan. Dia kata aku kahwinkan dikau anakku, maka tiada sah. Dia kata aku kahwinkan dikau dengan anakku dalam keadaan dia banyak anak. Kita tengok topik itu. Hal ini berlaku kerana disyaratkan untuk mentakyinkan perempuan yang berkehendak untuk menikahinya. Jadi kalau yang sah tadi gini, aku kahwinkan dikau dengan salah satu daripada anakku dalam keadaan dia niat siapa yang salah satu tu, tu tak apa. Tapi kalau dia banyak anak, tiba-tiba dia kata aku kahwinkan dikau dengan anakku, anak mana? Dia tak boleh. Jadi beza hak tadi yang kata sah tu, aku nikahkan dikau dengan salah seorang daripada anakku dalam keadaan dia sudah ta'yinkan dalam hati siapa yang anakku tu. Suami kata ta'yin hidayah, wali ta'yin hidayah. Boleh, tak ada masalah. Dan kalau dia kata aku kahwinkan dikau dengan anakku dalam keadaan memang seorang je anak dia, pun sah. Sebab tidak ada boleh diihtimalkan anak lain melainkan dia. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jikalau ada anak wali itu sekaliannya, jikalau ada anaknya itu, jikalau ni royah ni, ni royah ni royah ni. Baca. Demikian lagi jika berkata wali dan bagi wali beberapa anak perempuan. Demikian lagi tak sah. Tadi kita sebut macam sah Tiada sah. Demikian lagi tidak sah jika berkata wali dan bagi wali itu, ini hal keadaan wali itu baginya beberapa anak perempuan. Dia kata aku kahwinkan dikau anakku. Tiada sah jikalau ada anak wali itu sekalian anak wali itu ada suami, melainkan satu yang belum lagi ada suami sekali pun tak sah juga. Jadi contoh dia ada 5 orang anak. Dia ada 5 orang anak. 4 dah kahwin dah. Jadi tinggal satu. Dia pun kata aku kahwinkan dikau dengan anakku. Dalam keadaan dia banyak anak. Walaupun suami lah kedah kecuali satu, tetap tidak sah. Nombor 2, yakni maka tidak sah juga kerana tidak ada ta'yin. Habis. Ni pun masuk tidak sah ni. Tadi masuk dah. Habis. Dan jikalau berkata wali ku kahwinkan dikau anakku, ni sirah belaka ni. Boring dah. Dan jikalau berkata wali ku kahwinkan dikau anakku, padahal tiada anaknya pula dah, melainkan seorang jua. Ni tadi. Padahal tiada anaknya wali, melainkan yakni ada anak seorang jua, maka sah nikah seorang sebab sudah ta'yin. Seorang tak ada orang lain, tak ada ihtimal orang lain. Jadi ta'yin lah. Dan jika berkata ia wali ku kahwinkan akan dikau Fatimah, dan tiada disebutnya wali anakku, dan ada ini hal keadaan ada bagi wali tu satu anak wali, nama anak Fatimah.
maka tiada sah nikah seorang. Sebab apa? Kerana tiada tertentu, sebab banyak yang bernama Fatimah pada negeri itu. Dia kata aku kahwinkan akan nikah Fatimah tanpa sebut anakku. Tak boleh Fatimah mana tak Fatimah sebelah rumah, Fatimah dalam rumah, Fatimah jiran. Tetapi jika diniatkan kedua wali dan suami, anaknya anak wali, so beza. Boleh sah Fatimah pun, tapi syarat niat sebab apa? Sebab dia bagi ta'im. Nombor 3, yakni sah akad jika kedua-dua wali dan zauj, yakni suami, niat bahawasa murad, yakni perkara yang dikehendaki dengan anak itu adalah anak bagi wali, iaitu si Fatimah. Tak apa. Bagus. Tasbih masalahnya macam sirah. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, tiada sah nikahnya. Imam Al-Baghawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahawa boleh menjadi sah ungkapan ijab qabul tersebut dengan syarat dia berniat salah seorang Fatimah yang ingin dinikahinya kerana beramal dengan apa yang diniatkan. Ni tadi. Ni lah dia sebut dalam taklid dah, sebut sini pula. Jikalau dikatakan disyaratkan untuk sahkan pernikahan adalah dengan disaksikannya oleh dua orang saksi, sedangkan niat tidak dapat dilihat oleh dua orang saksi tersebut, maka dijawab dengan bahawa kinayah pada perkara yang diakadkan ini dimaafkan dan tiada masalah. Ini kalau iktirad. Kalau orang kritik kata disyaratkan untuk sahkan pernikahan adalah dengan disaksikannya oleh dua orang saksi, sedangkan niat ni passion bukannya mahallul ittilaq, bukan tempat untuk tilik dua saksi tak boleh tengok niat apa, jadi tak sah lah. Sah sebab apa? Ini kinayah dalam bab ma'qud alaih, tu tak ada masalah. Niat dalam ma'qud alaih tak ada masalah dan dimaafkan. Yang tak bolehnya niat pada sirah, kinayah pada sirah, itu tak boleh. Intaha. Perkara ini sudah hamba jelaskan menerusi ibarat daripada syuruh Al-Minhaj yang lepas. Habis. Hal ini berbeza jikalau wali perempuan tersebut berkata, aku nikahkan engkau dengan anakku, dalam keadaan wali tersebut mempunyai seorang anak perempuan sahaja, niscaya sah pernikahan. Sahnya pernikahan tersebut meskipun wali tidak sama sekali menyebutkan nama anak yang hendak dinikahkannya sekalipun, dan meskipun tidak pernah suaminya melihatnya sebelum akad nikah dilaksanakan sekalipun. Walaupun tak pernah tengok, sebab tak syarat tengok. Bukan itu sahaja, bahkan pernikahan tersebut dihukumkan sebagai sah meskipun dua orang saksi tersebut belum pernah melihat anak perempuan yang hendak dinikahkan oleh walinya. Juga tak disyaratkan saksi untuk lihat, tak perlu. Cukup tahu, cukup kata ada orang nak kahwin, sudah. Sekalipun sebelum akad nikah dilaksanakan, sebab sahnya nikah kerana sudah terhasil makna ta'yin anak perempuan tersebut ketika itu. Dah sebut nama, sudah. Tengok siapa dia Fatimah, tak payah. Jikalau wali perempuan tersebut mengatakan kepada suaminya, aku nikahkan engkau dengan ini, dalam keadaan wali tersebut mengisyaratkan kepada anak perempuan yang hadir tersebut, maka sah pernikahannya. Aku nikahkan engkau dengan ini. Sah. Begitu juga sah pernikahan seseorang jikalau wali perempuan tersebut berkata kepada suami, aku nikahkan engkau dengan perempuan yang berada di dalam rumah ini, dalam keadaan tiada seorang pun perempuan lain melainkan anak perempuan yang sahaja, maka sah nikahnya. Mana kalau ada orang lain tak boleh, tak sah. Kalau ada banyak perempuan tak boleh. Intaha. Jikalau wali tersebut mengatakan kepada suaminya, aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah, dalam keadaan anaknya seorang sahaja dan namanya bukannya Fatimah, bahkan namanya Hafsah umpamanya, niscaya sah juga pernikahan tersebut meskipun sengaja berbuat demikian oleh wali tersebut menurut pandangan yang kuat. Ini tadi yang dia sebut nama lain. Dia nak kingkah orang lain, dia sebut nama orang lain dengan sengaja. Hal ini berlaku kerana dirinya sendiri anak perempuan wali merupakan sifat yang lazim baginya, lagi pula dibezakan dengan perempuan yang bukan anak wali tersebut. Oleh sebab itu dikira sah pernikahannya meskipun nama yang disebutkannya itu ialah bukan namanya, nama lain, tapi dia sifat lazimah. Anakku siapa? Anakku yang tu lah, yang aku maksudkan tu, walaupun disebut benda lain. Jadi anakku tu dia sifat yang lazim, yang mana tak ada dah anakku ni yang lain melainkan ni. Jadi walaupun tersebut silap nama tak ada masalah. Sudah ta'yin dah siapa musamma dia. Bagus. Boleh ni online. Ni akad nikah saja ni. Jikalau seorang wali mengatakan kepada suami, aku nikahkan engkau dengan Fatimah, dalam keadaan anak perempuan wali tersebut hanya seorang sahaja lagi pula bernama Fatimah, maka asalnya mana? Jikalau seorang wali mengatakan kepada suami, aku nikahkan engkau dengan Fatimah, ni yang tadilah Fatimah, dia tak sebut anakku, dalam keadaan anak perempuan wali tersebut hanya seorang sahaja lagi,
seorang sahaja lagi pula bernama Fatimah. Itu. Baca gitu yang baca direct itu tak faham. Dia baca gitu. Dalam keadaan anak perempuan wali tersebut hanya seorang saja, lagi pula bernama Fatimah. Tapi dia tak sebut anakku. Maka pada asalnya berlaku khilaf. Pandangan pertama, tidak sah pernikahannya meskipun wali dan suami berniat dan mentakyinkan Fatimah tersebut ialah anak perempuan bagi wali tersebut. Syekh Ibn Sabbagh telah menyatakan bahawa pernikahan tersebut tidak sah kerana dua orang saksi tidak mampu untuk melihat apa yang diniatkan oleh dua orang saksi. Ni lah. Ni dia panggil i'tirad yang kita sebut tadi. Ni. Pandangan pertama ni yang i'tirad kata syahid dua orang yang saksi tu tidak boleh melihat niat, tidak boleh menyaksikan niat orang. Kalau dia menyaksikan niat orang, dia bukan menyaksikan, walaupun orang yang berniat itu mengaku kata aku niat nak kahwin dengan dia hanya menyaksikan pengakuan dia, bukan menyaksikan nikah tu sendiri. Macam tadi kita sebut. Ini juga merupakan pandangan yang dimuktamadkan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dan Tuhfah. Syekh Abu Hamid, pandangan kedua, Syekh Abu Hamid Al-Isfaraini, Al-Qadhi Abu Tayyib, Imam Al-Mawardi, Imam Al-Mahamidi, Imam Al-Bandaniji, Imam Abu Ishaq Al-Shirazi dan Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi rahimahumullah ta'ala menyatakan sah pernikahan tersebut kerana telah ditentukan perempuan tersebut dengan niat wali dan suami. Jadi khilaf. Ini khilaf ni. Imam Al-Rafi'i rahimahullah dalam Al-Aziz Syarah Al-Wajiz dan Imam An-Nawawi dalam Radhatul Talibin telah menyatakan bahawa pandangan yang diutarakan oleh Syekh Ibn Sabbagh iaitu tidak sah pernikahan tersebut dengan sebab dua orang saksi tidak dapat menyaksikan apa yang diniatkan oleh wali dan suami merupakan pandangan yang kuat dari sudut makna. Disokong. Imam Rafi'i kan, Imam Nawawi sokong hak nombor A. Dalam Ad-Dalil Nasah telah menjelaskan bahawa disebabkan itu mazhab Syafi'i telah melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan menggunakan bahasa kinayah. Sebab apa? Sebab kinayah perlu pada niat. Niat ni saksi tidak boleh tengok. Walaupun begitu, jikalau atas pandangan B dalam masalah ini, maka ia dimaafkan kinayah pada masalah perkara yang diakadkan, yakni ma'qud alaih, bukannya pada sirah. Kalau sirah tak maaf lah. Kalau kinayah pada sirah tidak dimaafkan, kinayah pada ma'qudun alaih dimaafkan. Itu kalau kita nak pakai pandangan yang mengatakan sah, iaitu B. Pandangan yang mengatakan A, jelaslah sebab itu kinayah. Bila kinayah, saksi tidak boleh melihat niat, tidak boleh menyaksikan niat dalam hati sebab dia benda tertutup, maka tidak sah. Jadi khilaf dia punya, khilaf pendapat, khilaf illah dia. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, hukum akad nikah dengan senda-senda. Tadi dah. Dan sah nikahnya nikah seorang pula dengan bersenda-senda keduanya wali dan suami. Seperti berkata wali yang mujbir. Wali mujbir lah. Nombor 4, wali mujbir iaitu bapa atau nenek, seperti nenek, bukan nenek sungguh ni. Datuk seperti akan datang bicaranya. Nenek sini mana datuk, bukan nenek tu perempuan tu kan. Dengan bermain-main habis. Seperti berkata wali yang mujbir. Dengan ini hal keadaan wali yang mujbir tadi berkata ia dengan bermain-main. Ku kahwinkan di kau ini. Maka jawab pula dengan bersenda-senda, aku kahwinlah akan dia. Aku kahwinkan di kau ini, yakni akan anakku. Kemudian bersenda-senda pula dia kata aku kahwinlah akan dia, dengan syarat jika ada hadir dua saksi, itu paling kurang. Maka sahlah nikah tersebut. Syarat sirah yang keenam, tiada kata musannif, sah nikahnya pula dengan bersenda-senda, yakni seperti akad yang dalam keadaan tidak bergurau. Sah tu seperti akad yang tidak bergurau. Mana bergurau? Kalau tak bergurau, sah berlaku. Hal ini berlaku kerana kedua-dua orang yang berakad tersebut mendatangkan perkataan ijab dan qabul dalam keadaan meniatkannya dan berada dalam pilihannya. Tidak redanya seseorang dengan bahawasanya berlaku akad nikah tersebut kerana dia menyangka bahawa pernikahan tersebut tidak berlaku, itu tidak memberi kesan apa-apa langsung kerana tersilap sangkaan tersebut. Sekarang ni dia kata akad nikah yang berlaku ni, yang bersenda-senda ni sah tak? Sah. Aku cakap ni main-mainnya bukan redha. Redha tak beri kesan, tidak beri kesan, batalnya akad nikah. Mana hang redha ke tak redha ke, hang sudah ada pilihan untuk cakap. Siapa suruh cakap? Ada pilihan dah untuk cakap. Dah ada niat nak sebut perkataan tu. Walaupun tak redha pun aku nikahkan dia, tapi aku main-main tu ada kosak dah cakap tu. Ada pilihan dah untuk cakap. Diiktibar kat situ, bukan iktibar redha tak redha. Redha tak redha tetap berlaku, tidak beri kesan. Intah. Persisihan ulama dalam masalah ini telah hamba jelaskan pada perbahasan yang lalu. Oleh itu hendaklah membaca rujuk ke bahasan tersebut yang kata khilaf. Bersenda-senda kan tadi kita sebut dah khilaf. Ada yang kata sah, ada yang kata tidak sah.
Yang 4 pandangan tu. Ada kata sah, ada kata tak sah, ada kata sah tanpa khilaf, ada kata tak sah tanpa khilaf. Yang 4 tu. Dasar. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, syarat yang keenam, yakni syarat yang keenam sirah. Dan demikian lagi disyaratkan sah akad nikah itu jangan ada ditaklikkan dengan suatu. Nombor 1, yakni seperti ditaklikkan dengan anak dalam perut, ataupun ditaklikkan dengan tolak anak dalam perut. Macam mana? Contoh dia kata, wali kata, kalau jikalau anak ini telah lahir, maka aku kahwinkan kau akan dia. Tak boleh itu ada taklik. Atau ditaklikkan dengan tolak. Jikalau kamu bercerai dengan Fatimah, niscaya aku nikahkan engkau akan dia, akan anakku. Jikalau kamu menceraikan akan isterimu Fatimah, niscaya aku nikahkan akan nikah dengan anakku Hidayah. Tu taklik. Tak boleh. Taklik dengan tolak tu. Adapun jika berkata wali zawwajtuka insya-Allah taala, padahal ia wali qasad mengambil berkat, maka sah ia nikah tu. Tuhfah intah. Dia kata musannif, syarat sirah yang keenam tiada ta'liq. Dalam adalil nasah telah menyatakan bahawa sama ada ta'liq yang berlaku tersebut sama ada pada ijab ataupun pada qabul, sama ya. Seperti mana berlaku juga pada bab berjual beli. Bahkan dalam bab pernikahan ini lebih utama kerana bertambahnya ihtiyat, berhati-hati. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini telah memberikan contoh ta'liq akad nikah dalam Mughni, iaitu jikalau wali berkata kepada suami, apabila terbit matahari maka aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Ta'liq dengan waktu, ta'liq dengan matahari. Kata musannif habis. Contoh, maka jika berkata seorang, isterimu beranak, maka sahut wali suami. Bukan. Maka jika berkata seorang, isterimu beranak. Isterimu beranak, kata musannif, dalam adalil nasah telah menyatakan bahawa beranak di sini sama ada anak tersebut lelaki ataupun perempuan. Maka jika berkata seorang, rasa macam ada taklik sini. Dalam kitab asal ada. Dia ada taklik kitab asal. Kita tak tulis Kita tulis dah. Dalam kitab asal dah, kitab yang tu lah. Ada bawa kitab asal. Dia ada taklik situ. Isterimu bukan isterimu tu. Dia tak? Itu maksud isteriku ke isterimu? Tak ingat taklik dia. Ambil apa? Try lagi. Tak payah ambil jauh-jauh. Kita ada dah. Dekat bilik warna merah, dekat atas tau. Cari atas ke atau kati. Dia warna merah, idhahul ba'. Ni isteriku ni. Ingat-ingat isteriku. Apa kita takdir isteriku. Maka jika berkata seorang suami, bakal suamilah, isteriku beranak, maka sahut seorang wali jika ia tu boleh juga, tapi ada taklik bawah tu. Tak ingat taklik beliau. Dia ada taklik bawah tu. Apa benda tau dia taklik? Isterimu boleh juga. Tengok tu. Isterimu beranak, maka sahutnya jika ia yang anak tu lah perempuan, sungguhnya aku kahwinkan akan dia, akan anak perempuan tu. Boleh juga. Cuma di sini ada taklik kat bawah tu. Syekh Daud taklik. Ini dia tak bubuh sini. Kita berasa kita bubuh dah ni. Gilu. Habis. Kata musannif, aku kahwinkan akan dia, yakni kemudian suami mengungkapkan perkataan qabul. Ni lepas qabul lah. Dia cakap gini bukan sah ni. Hak ni cakap gini taklik. Lepas tu suami pun cakap aku terima akan nikahnya. Tu tak sah sebab ada taklik. Kemudian nyata bahawa anak tersebut perempuan, maka tiada sah pernikahan tersebut. Tak sah.
Jadi dia kata, jika ia perempuan, sungguhnya ku kahwinkan akan dia. Lepas tu suami pun kata, aku terima akan nikahnya. Kemudian sungguh tiba-tiba beranak tu perempuan sungguh. Perempuan sungguh. Maka tidak sah pernikahan tu. Habis. Ataupun dikatanya, jika engkau sudah ditolak oleh suaminya dah lepas iddah seorang tadi, orang perempuan tu, sahnya ku kahwinkan nikah. Ni taklid dengan tolak. Kalau kamu ceraikan akan dia dan habis iddah dia, aku kahwin akan nikah. Tiada sah nikah seorang. Yakni tidak sah kerana surah yang pertama itu, ijab wali tu ditaklikkan dengan lafaz anak, dan surah yang kedua pula ditaklikkan dengan tolak. Maka tidak sah demikian taklik, kerana tidak hasil maksud nikah. Maksud nikah apa dia? Kena jazam molek. Kena tahakkuk sungguh berlakunya akad nikah. Ataupun mana tadi? Tiada sah nikahnya habis. Kata musannif, hanya sahnya aku kahwinkan dengan nikah. Yakni kemudian suami mengungkapkan perkataan qabul. Dia pun kata, aku terima nikahnya. Kemudian nyata bahawa sudah selesai iddah perempuan tersebut, maka tidak sah pernikahan tersebut. Intah habis. Begitu juga tidak sah pernikahan seseorang jikalau wali perempuan tersebut mengatakan kepada suami yang sudah mempunyai 4 isteri, jikalau salah seorang daripada isteri kamu meninggal dunia, maka aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Tak? Idahul ba'la. Allah, takkan kita punya tu musolli. Pagak demo. Kemudian suami tersebut mengungkapkan perkataan qabul tersebut. Tidak sah. Syekh Adamiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskannya juga dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, bahawa begitu juga tidak sah pernikahan seseorang jikalau seorang wali berkata kepada suami, jikalau datang awal bulan ni saya aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Tidak sahnya pernikahan sebegini adalah kerana jual beli dan apa sahaja bentuk iwak seperti nikah. Tidak menerima sebarang bentuk ta'liq. Ta'liq tak boleh dalam bab iwak. Iwak kalau jual beli barang. Kalau nikah kahwin tu nisbah perempuan mahal. Nisbah lelaki istimta' dengan suami. Yang kita bahas dulu-dulu. Bila kita nikah ni kita dapat apa sebenarnya? Dapat istimta' isteri ke, jima isteri ke, apa? Ni bahas dulu lah. Khilaf dulu. Macam-macam pendapat tu. Walaupun perkara yang ditaklikkan itu berlaku sungguh, akan tetapi sirah yang diungkapkan tersebut menjadi fasad rosak. Walaupun akan berlaku. Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala pula mengatakan bahawa jikalau anak yang diberanakkan tersebut ialah perempuan, kemudian seorang wali perempuan tersebut berkata kepada suami, jikalau benar apa yang dikhabarkan orang tersebut bahawa anak yang isteriku beranak ialah perempuan, perempuan, niscaya sahlah nikahnya. Tu niscaya sahlah pernikahan. Marilah. Sekali lagi, walaupun perkara ditaklikkan itu berlaku sungguh. Imam Baghawi pula berkatakan bahawa jikalau anak yang diberanakkan tersebut ialah perempuan, kemudian seorang wali perempuan berkata kepada suami, jikalau benar apa yang dikhabarkan orang tersebut bahawa anak isteriku beranak ialah perempuan, niscaya akan aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Niscaya sah pernikahannya. Kerana apa? Hal ini berlaku kerana lafaz tersebut tidak dikirakan sebagai taklik, bahkan itu merupakan perkataan untuk mentahkikkan suatu perkhabaran tersebut benar-benar berlaku. Tapi ada khilaf ni ia akan datang. Jadi sekarang ni kalau taklik dengan batu tak boleh. Kalau taklik macam tadi, kalau anak perempuanku, kalau anak tersebut perempuan, aku nikahkan nikah. Itu tak sah taklik dengan anak. Tapi sekarang ni anak beranak dah. Orang kabarkan dia, anak dah beranak dah. Lepas tu dia taklik, dia buat gini. Jikalau sungguh perkataan apa yang dia kata tu, niscaya aku kahwinkan anak perempuanku dengan engkau. Jadi itu bukan itu nisbah pendapat yang pertama ni, dia kata itu bukan taklik, itu tahqiq. Beza pula tahqiq dengan taklik. Jadi bukan taklik di situ. Tahqiq itu untuk menyungguhkan perkhabaran orang terhadap anak dia telah beranak. Di sini nombor 3. Kitab Idahul Ba'ah yang asal nombor 9. Nombor 9 bukan surat 9. Katanya, kata musannif, ku kahwinkan anakku. Tak ni. Bukan taklik sini. Taklik tempat lain. Ni betul dah ni. Isterimu beranak betul dah ni. Hak tadi tu, katanya ku kahwinkan anakku, Fatimah akan isterimu. Ini akan datang kan? Sekejap. Tengok tak?
Ada apa? Ku kahwinkan anakku Fatimah. Ini tadi ni. Akan isterimu telah murojaah. Ya, sorry. Tadi tu. Ni kau sebab apa tu nota? Tak tahu kot ni. Hak tadi tu. Dia ada ni. Tarik sini kita letak dah. Tak perasan kan tadi baca? Kita pun tak perasan kot. Oh, memang tak perasan lah kalau kitab Tuhfah ni dah betul dah. Tak apa, tak payah baca taklid. Sebab kalau dalam kitab asal dia yang tadi tu, bukan yang ni, beranak ni bukan. Kalau kita asal dia kata aku kahwinkan anakku Fatimah akan isterimu. Tu pelik tu. Hak ni tak ada kita Tuhfah ni dia dah pembetul dah. Dia pembetul akan dirimu. Dia ambil terus direct pada taklid. Dia tak payah baca macam nyeri tu. Tu ada tu kita salin dah. Tu pelik tu macam asal macam ada taklid dia. Tapi yang mu beranak ni betul lah ni. Betul dah. Habis. Mana dia? Namun begitu Imam Rafi'i menyatakan. Betul kan? Namun begitu Imam Ar-Rafi'i rahimahullah menyatakan bahawa perkataan dan pandangan Imam Al-Baghawi ini wajib ditakdirkan. Dengan sekira-kira bahawa wali tersebut berkeyakinan terhadap benarnya ucapan orang yang mengkhabarkan perkara tersebut. Jadi nak kata tahqiq di sini syaratnya ialah wali itu memang betul-betul yakin benda tu berlaku. Betul ucapan dia. Jika tidak ditakdirkan sedemikian, apa dia? Jika kita tidak mentakdirkan, disyaratkan wali itu mesti yakin, maka maklum pada setiap orang bahawa perkataan jikalau itu merupakan suatu ungkapan taklid. Kalau nak kata tak taklid ni kalau dia dah tahu dah. Dia kalau dah cerak dah kata anak ni memang beranak dah. Baru dia panggil jikalau di situ bukan untuk taklid tapi untuk tahqiq. Tapi di sini dia rak kata dak, jikalau ni kalau nak tahqiq syarat dia wali mesti tahu. Kalau tak tahu, dia masih taklid. Dia masih anggapan sama-sama. Jadi mesti taklid. Imam Asy-Syirazi rahimahullah turut menyatakan bahawa perkara tersebut termasuk di bawah taklid yang bersifat untuk meyakinkan kebenaran khabaran tersebut ataupun tidak. Imam Asy-Syirazi pula kata, hak ni jenis taklid ni, taklid yang bersifat untuk meyakinkan kebenaran khabar tersebut. Jadi taklid, banyak orang kata taklid juga. Jadi syarat yang kata Imam Baghawi kata hak tahqiq itu dirak, dikritik. Kalau tahqiq ni kalau tahu sungguh wali tu kata memang beranak dah. Jadi jikalau situ bukan jikalau ditaklid lah. Jikalau ditahqiq. Itu kata Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala. Tapi Imam Syirazi pula kata dak ni tetap taklid. Taklid yang bersifat meyakinkan kebenaran, meyakinkan perkhabaran, meyakinkan benarnya perkhabaran. Taklid juga. Tapi ala kulli hal tak buat itu masalah ni. Hukum akad nikah jika ditaklidkan dengan lafaz insya-Allah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa jikalau seorang wali perempuan berkata kepada suami, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku insya-Allah, maka tidak sah pernikahannya melainkan dengan berniat untuk mengambil berkat nama Allah Subhanahu wa taala. Ambil berkat tak apa. Kalau tidak berniat dan berqasad untuk ambil berkat, maka tidak sah pernikahan. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa taala, atau dikatanya jika anakku sudah ditolak oleh suaminya dan lepas iddahnya. Macam kan? Syarat yang ketujuh, dan demikian lagi disyaratkan jangan muaqqat, yakni digantungkan dengan ketika ni waktu. Nombor 3, yakni ditaklidkan lafaz akad itu dengan waktu, sama ada maklum waktu atau majhul waktunya. Sama ada waktu tu dimaklumkan ataupun tidak. Dan nikah seperti ini adalah nikah muta'ah yang diharamkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas inni qad kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa wa innallaha qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah. Wahai manusia, sesungguhnya pada mulanya aku mengizinkan kamu mengambil kesedapan dengan para wanita. Sesungguhnya Allah Taala telah mengharamkan demikian sampai hari kiamat. Sahih Muslim. Intaha. Habis. Ini nikah mut'ah. Seperti kata seorang, aku kahwinkan kau anakku ini setahun. Nombor 4, ini misal adalah misal
taklid dengan waktu yang maklum. Setahun tu maklum. Atau hingga mengetam ni apa? Allah, menuai. Abis tanam, menuai. Mengetam. Atau manakala mengetam, ku kahwinkan di kau anakku. Jadi nombor 5 ni misal adalah misal bagi dengan waktu yang majhul. Mengetam bila? Boleh jadi Januari, boleh jadi Februari. Jadi tak tahu. Tapi waktu lah tu. Waktu mana? Waktu mengetam, menuai hasil. Tapi menuai hasil tu tak tahu. Januari ke, Februari ke. Jadi majhul. Ini nikah muaqqat, nikah yang berkait dengan waktu. Kemudian kata musannif Syekh Adamili rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahhash bahawa tidak dikaitkan dengan waktu tersebut sama ada tempoh yang maklum ataupun tidak. Syekh Khatib Syirbini telah menyatakan dalam Mughni bahawa contoh masa yang maklum ialah umpama sebulan, dan contoh masa yang tidak maklum ialah umpama datangnya si Zaid. Jadi datang si Zaid bila balik? Pukul 10, 9, 10, 12. Hukum akad nikah dengan mengaitkan masa seumur hidup. Tu dia. Seumur hidup tu. Syekh Ali Syubran Malisi telah menjelaskan dalam hasyiah dia berkaitan masalah yang berlaku khilaf, iaitu jikalau mengaitkan akad nikah tersebut dengan masa seumur hidup. Tu. Tidak sah pendapat pertama. Meskipun dikaitkan masa 1000 tahun sekalipun. Aku nikahkan akan nikah dengan anakku dalam tempoh seumur hidup. Tak sah. Pertama. Kedua, Imam Al-Bulqini rahimahullah mengatakan jikalau seseorang mengaitkan masa dengan seumur hidupnya, maka sah pernikahan tersebut. Sebab apa? Kerana lafaz tersebut jelas dengan apa yang berlaku pada realiti tu. Ni word ni, iaitu pernikahan tersebut sememangnya untuk selama-lamanya dan seumur hidup. Memang betul pernikahan tu seumur hidup. Jadi ditaklid dengan masa seumur hidup sah jugalah. Dia khilaf. Dan pandangan pertama tak sah kerana mutlaqan taklid dengan waktu memang tak boleh. Pandangan kedua sah kerana mendidik pada wakil memang betul berlaku. Nikah tu memang seumur hidup. Namun begitu, pandangan B tersebut mendapat kritikan daripada para ulama kerana taukid, iaitu mengaitkan dengan masa akad nikah dengan seumur hidup itu memberi faham untuk menghilangkan kesan nikah dengan sebab mati, sedangkan kematian tidak akan menghilangkan kesan nikah. Maka menghilangkan kesan nikah tersebut melalui lafaz taukid seumur hidup tersebut bercanggah dengan tujuan sebenar pernikahan. Oleh demikian, menurut pandangan mu'tamad, akad nikah tersebut tidak sah secara mutlak meskipun dikaitkan dengan 1000 tahun sekalipun. Kalau dia kata pandangan B ni dikritik. Sebab apa tidak boleh juga? Sebab bermakna gini, lepas suami tu mati tak ada dah, kesan nikah tu selesai. Kalau kesan nikah tu selesai, faraid tak dapat. Faraid tak dapat, mahram tak mahram, patah balik. Tak jadi mahram, patutnya jadi mahram, tak jadi mahram. Sebab apa? Sebab asalnya kalau dia kahwin ni, pak dia jadi mahram dia, mak dia pun jadi mahram dia, datuk dia jadi mahram dia dapat faraid. Bila dia kait dengan masa, dan kalau kata sah, kalau dia mati, jadi mati tu tak ada pernikahan lah. Tak sabit pernikahan dengan orang lelaki yang mati tu. Bila tak sabit pernikahan, faraid tak ada apa, tak dapat faraid. Sebab apa? Tak ada kaitan dengan orang mati lah. Tak ada kaitan dengan suami. Jadi orang yang tak ada kaitan dengan suami, orang yang tak ada kaitan dengan seorang, tak dapat faraid. Mesti ada kaitan, sama ada saudara, sama ada isteri. Itu kesan dia. Tu. Dia tilik ke situ. Habis. Perbahasan nikah mut'ah. Ini merupakan satu bentuk daripada nikah mut'ah. Mana taukid tu. Sebab dinamakan nikah yang dikaitkan dengan waktu ini sebagai nikah mut'ah, ialah tujuan pernikahannya hanya semata-mata untuk mengambil kesedapan tanpa niat untuk memberanakkan anak yang ramai dan segala tujuan nikah yang lain. Nikah mut'ah ini pada asalnya merupakan suatu perkara yang dihalalkan oleh syarak pada permulaan Islam bagi orang yang bersangatan hajat kepada pernikahan, seperti mana orang yang bersangatan hajat untuk memakan bangkai apabila tiada makanan langsung. Kemudian nikah tersebut diharamkan ketika tahun terjadinya peperangan Khaybar. Kemudian diberikan rukhsah kembali pada tahun pembukaan kota Mekah, dihalalkan semula. Sebahagian pandangan ulama mengatakan bahawa diberikan rukhsah semula pada tahun Hajjatul Wada'. Jadi khilaf, rukhsah di Fathul Mekah ke Hajjatul Wada'. Kemudian diharamkan pernikahan tersebut sehingga hari kiamat. Apa benda tu? Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, dahulu aku izinkan bersedap-sedap dengan perempuan-perempuan ini. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkan sedemikian sehingga hari kiamat, sehingga akhir hadis. Imam Syafi'i rahimahullah telah berkata, aku tidak mengetahui suatu perkara yang asalnya halal kemudian diharamkan, kemudian dihalalkan semula, kemudian diharamkan semula, melainkan nikah mut'ah. Tak ada, melainkan nikah mut'ah. Al-Hafidh Al-Munziri rahimahullah telah menyatakan bahawa nikah mut'ah telah dibatalkan sebanyak 2 kali.
Imam As-Suhaili rahimahullah ta'ala dan selainnya bahkan mengatakan batalnya penghalalan nikah mut'ah tersebut sebanyak 3 kali. Khilaf pula 2 ke 3 kali. Syekh Khatib Syrbini telah menyatakan dalam Mughni bahawasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas telah berpandangan bahawa harus melakukan nikah mut'ah tersebut. Namun begitu Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan bahawa beliau telah menarik semula pandangan tersebut dalam As-Sunanul Kubra. Jadi kalau ada orang mendakwa Abdullah bin Abbas mengatakan nikah mut'ah tu boleh, dia tarik semula dah pernyataan tersebut. Habis. Hukum seseorang melakukan persetubuhan dalam keadaan mengetahui atau tidak mengetahui pengharamannya. Dia nikah mut'ah, lepas tu dia jima'. Jadi boleh tak? Tu. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menyatakan dalam Najmul Wahash bahawa jikalau seseorang telah melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan melalui nikah mut'ah dalam keadaan dirinya jahil berkaitan kefasadan nikah tersebut, niscaya tidak dihukumkan hudud berzina atasnya. Tak kena zina, tak kena had. Begitu juga seseorang melakukan persetubuhan dengan seseorang perempuan melalui nikah mut'ah dalam keadaan dia mengetahui bahawa hukumnya haram, maka juga tidak jatuhkan hukuman hudud zina ke atasnya. Namun begitu, walaupun tidak dikenakan hukuman hudud, wajib lelaki tersebut bayar mahar perempuan tersebut menjalani iddah dan sabitnya nasab kepada lelaki jika dia tak nikah hasil anak. 3 tu kesan dia. Kalau nikah mut'ah dia jima'. Jadi jima' pertama kena bayar mahar. Yang kedua, perempuan tu kena iddah. Sebab nanti kalau nak kahwin lain, jadi dah jima' dah tu. Kesan orang tu. Dia kena iddah. Dan bila terdapat anak, takdir ada anak tu di sebelah lelaki tu. Tu kesan kalau jima' waktu nikah mut'ah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata mana dia? Lima apa? Dah tak? Muka surat apa? 48. Syarat yang ke-8 terakhir, dan demikian lagi disyaratkan sah akad nikah itu bahawa disunyikan daripada tiap-tiap syarat yang cedera bagi maksud nikah. Yakni nombor 1, sejahtera dan selamat akad daripada syarat-syarat yang membawa kepada cedera dan merosak asal tujuan nikah, iaitu istimta'. Jadi demikian lagi disyaratkan sah akad nikah tu bahawa disunyikan, yakni dibebaskan, tak ada daripada tiap-tiap syarat yang cedera bagi maksudnya. Syarat yang diletakkan tu boleh menyebabkan mudarat akad nikah dia. Tu. Tidak meletakkan syarat-syarat tertentu yang boleh merosakkan nikah dia. Tu maksud dia. Maka jika berkata ia seorang wali, ku kahwinkan kau dengan syarat engkau tolak akan anakku tu, atau jangan engkau wati setubuh akan anakku tu, maka tak sah akad nikah. Nombor 2. Ini misal nombor 2 mana? Okey. Nombor 2 tu, ini misal bagi akad yang adalah dalamnya adalah akad tu syarat yang menegahkan mengkali nikah. Mengkali nikah. Maka seolah ia ditaklikkan dengan waktu juga, maka tidak sah. Bukan mengekali. Yang menegahkan mengekali nikah. Sebab dia suruh tolak, dia kait dengan tolak. Dah nikah nak tolak buat apa? Yang ketiga, ini misal akad yang ada syarat yang mencederakan maksud akad iaitu wati. Tadi tu menegahkan mengekali nikah, yakni menegahkan daripada berterusannya nikah tersebut dengan sebab ditolak lepas dia akad nikah. Hari pula dia mencederakan maksud akad iaitu wati. Maksud tujuan asal akad nikah ialah setubuh. Maka tidak sahnya akad itu jika syarat tersebut keluar dari pihak wali atau wakilnya wakil wali. Maka jika adalah keluar dari pihak suami sendiri, maka sahlah. Sah pula kalau pihak suami. Kerana apa? Kerana wati itu, setubuh tu hak bagi suami. Okey. Tu intaha Mishkat Masabih. Syarat sirah yang ke-8. Tu sekat tu. Tak. Syarat sirah yang ke-8, tiada syarat yang merosakkan maksud nikah. Disunyikan yakni akad. Tadi bahawa disunyikan yakni disunyikan akad. Ini bebas akad tersebut daripada syarat-syarat yang merosakkan maksud nikah. Kata musannif maksudnya ialah maksud nikah. Maksud tu bukan maskut. Maksud nikah yang asal iaitu maksud nikah asal dia bersetubuh. Dalam Ad-Dalil Nassah telah menjelaskan bahawa jikalau wali berkata kepada suami, aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah dengan syarat engkau ceraikannya, meskipun selepas bersetubuh ataupun meskipun royah dia walaupun setelah bersetubuh, tak jawab lagi, ataupun aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah dengan syarat engkau tidak bersetubuh bersamanya langsung, dalam keadaan ada kemungkinan untuk bersetubuh, maka tidak sah nikahnya. Ini semua tak sah lakau ni.
Begitu juga tidak sah nikahnya apabila wali berkata kepada suami, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fatimah dengan syarat kamu bersetubuh bersamanya sekali saja dalam setahun. Bagi juga habis sikit je. Ataupun kamu tidak bersetubuh dengannya melainkan waktu malam saja, ataupun pada waktu siang saja, maka tak sah juga pernikahannya. Hal ini berlaku kerana kesemua lafaz tersebut menafikan maksud akan dilangsungkan. Lafaz tersebut menafikan maksud akad nikah. Ni silap ni. Maksud akad nikah yang akan dilangsungkan. Maksud akad nikah yang akan dilangsungkan. Itu. Jatuh. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah taala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa jikalau wali mensyaratkan bahawa anak perempuannya tidak boleh mewarisi harta pusakanya, ataupun mensyaratkan lelaki tersebut tidak boleh mewarisi harta pusaka isterinya nanti, ataupun tidak boleh saling mewarisi harta, ataupun mensyaratkan nafkah ke atas isterinya diberikan oleh selain suaminya sendiri, maka turut tak sah. Perkara ini juga berlaku seperti mana disebutkan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah dalam keadaan beliau menukilkannya daripada Syekh Al-Hanati. Namun begitu Imam Al-Bulqini rahimahullah menghukumkan sebagai sah pernikahan tersebut dan membatalkan syarat yang dikemukakan tersebut. Jadi dia kata hak yang akad tadi ni khilaf. Ada yang kata tak sah. Imam Bulqini kata sah. Dah sah tu syarat terpakai tak terpakai? Syarat akad nikah sah tapi syarat batal. Tak jadi syarat tu. Yang pandangan pertama kata tak sah sebab ditaklid dengan syarat yang mencederakan maksud nikah. Pandangan kedua kata sah tapi syarat tak terpakai. Lagau lah. Dalam Ad-Dalil Nassah telah menjelaskan bahawa pandangan mu'tamad Syekh Khatib Syibini tersebut ialah iaitu akad nikahnya tidak sah itu sama seperti Syekh Muhammad Ramli. Akad nikah tak sah tu pandangan mu'tamad, dia sama macam Syekh Ramli. Namun begitu Syekh Ibn Hajar pula berpandangan bahawa akad nikah orang tersebut sah dengan alasan jika seseorang bernikah belum tentu secara pasti akan mendapatkan harta pusaka. Syekh Ibn Hajar kata sah. Sebab apa? Sebab kalau kahwin belum tentu dapat harta pusaka. Hal ini berlaku kerana kadang-kadang harta pusaka memang tidak akan didapati jika orang tersebut hamba sahaya ataupun menjadi kafir. Boleh tak ihtimal dia tu jadi kafir? Boleh. Jadi kalau kafir tak dia dapat ihtimal, tak dia dapat waris harta. Jadi kalau seseorang itu kahwin tak mesti boleh waris harta. Dia tengok ke situ. Begitu juga beliau mengatakan akad nikahnya sah jikalau dikaitkan syarat dengan nafkah anaknya itu ditanggung oleh orang selain suaminya. Pula dah sah juga. Kerana apa? Kerana nafkah itu merupakan maksud nikah secara tabaan, ikut. Ni apa ni? Ada masalah ke? Tak ada? Ya. Begitu juga tadi. Begitu juga beliau mengatakan akad nikahnya sah jikalau dikaitkan syarat dengan nafkah anaknya itu ditanggung oleh orang selain suaminya. Sebab apa? Kerana nafkah itu merupakan maksud nikah secara tabaan. Jadi secara hakikatan ialah setubuh maksud nikah. Yang nafkah-nafkah ni tabaan saja, dia bukan maksud. Jadi kita kata tadi yang tak sah ni ialah menafikan maksud nikah. Sekarang ni nafkah bukan maksud nikah. Jadi Syekh Ibn Hajar kata tak apalah sebab ni tabaan dimaksudi nikah, bukannya hakikatan. Maksud nikah secara hakikat setubuh, maksud nikah secara tabaan mengikut ialah nafkah. Jadi nafkah ditaklid dengan nafkah diberi bayar oleh orang lain, tak ada masalah lah kata Ibn Hajar. Jadi Ibn Hajar tafsir sikit. Hal ini berbeza dengan setubuh kerana ia merupakan maksud nikah pada asal. Habis. Wallahu a'lam, tinggal satu je. Habis juga maraton kita. Wallahu a'lam. Tinggal selai untuk khatam. Baru hari Ahad boleh balik awal lagi. Ada soalan? Ada apa-apa soalan? Mana ni tak boleh main ni, saya buang. Pun lambat semua. Gua Allah itu orang online ada soalan, ada yang tak faham gua no. Khabar-khabar minggu depan khatam ni. InsyaAllah ta'ala. Dah seumur hidup. Dah seumur hidup. Memang dia ikut asal pernikahan tu memang untuk seumur hidup. Dia ikut situ. Jangan jadi macam Ibn Hajar.
Ibn Hajar tadi kata tadi boleh belum tentu dia boleh mewarisi harta. Ikut situ. Kalau yang Imam Bulqini kata sebab memang maksud asal akad nikah ni untuk berkekalan selama-lamanya lah, bukan untuk bercerai. Tak kira ihtimal cerai tu, asalnya tak cerai lah. Tu yang kata yang boleh tu. Subut wa tahakkuk. Yang Ibn Hajar ni yang bab waris dengan nafkah ni. Sebab dia kata orang yang kahwin belum tentu dapat pusaka, boleh jadi isteri dia kafir, bila kafir tak dapat mewarisi. Ataupun isteri dia bunuh suami dia, tak dapat mewarisi. Ataupun dia ni kalau dia ta'liq dengan nafkah tu diberikan oleh orang lain yang bukan suami, boleh juga dia kata. Sebab apa? Sebab nafkah ini bukan maksud asal nikah, tapi maksud tapi maksud nikah secara tabaan, bukan aslan, bukan secara hakikatan, tapi tabaan, ikut saja. Okey, ada soalan? Cuba respon sikit hak yang online. Senyap 12 orang. Syarat setubuh sekali. Tapi kalau suami tak apa. Dia kata tadi suami sah sebab itu hak suami. Kalau dia kata begitu seolah-olah dia menahan hak suami atas isteri. Itu tak boleh. Itu yang menghalang maksud nikah. Maksud nikah tu jima. Jima ngebah macam mana. Tu asal. Jadi kalau nikah sebab apa nikah? Nak jima tu. Tak ada benda lain nak jima tu. Cuma orang tak kabur lah secara sarihah. Gila cakap gitu. Online ada faham ataupun tidak 10 orang? Respon sikit. Ini senyap ni siapa dia. Jadi insya-Allah taala kita khatam hari Ahad. Macam biasalah, yang maklum nak pakai apa, ya berdaftar saja akan kita nak beli esok ni. Esok dia post. Okey, tak ada apa tu jelas dia benda senang, tak apa, laju-laju nak akad-akad je. Buat kat surau. Nanti khatam buat kat surau. Surau hari Ahad lepas Isyak insya-Allah taala. Masa tu akan dapatlah kitab bagi yang daftar dah, bagi yang apa? Nabil pergi mana? Nabil mana Nabil? Balik ke? Dia kata nak main khatam? Dia kata nak main khatam itu. Oi Nabil, ada Nabil. Nabil teruk tu yang main khatam teruk dia. Parut lemo. Pergi surau di surau selepas Isyak Ahad malam Isnin. Ingat terbalik pula. Ahad malam Isnin insya-Allah taala. Lepas tu akan dapat kitab lah hari Ahad tu. Bagi apa nama tu? Bagi yang hadir dulu sebab dia banyak sangat. Jadi dia tak siap semua lagi. Baru ada beberapa belah je. Banyak sangat buat kan? 100 lebih. Nanti insya-Allah yang datang khatam akan dapat dululah. Tak ada apa wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.